Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan fiqhul qulub, fiqh hati, sambungan bab bentuk-bentuk penyakit hati. Kita sambung tajuk itu. Jadi minggu lepas kita bincang bentuk ataupun penyakit hati. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Yang kedua riya. Dan yang ketiga itu takabbur. Jadi pada malam kita sambung yang keempat. D itu yang keempat, iaitu ujub. Ini termasuk salah satu daripada penyakit hati. Muka surat 60. Yang keempat ataupun D, ujub. Penyakit ujub juga termasuk ke dalam penyakit hati dan tidak mengundang sebaran manfaat dalam kehidupan seseorang. Ujub ni apa maksud? Ujub ni dia satu perasaan. Ujub ni adalah satu perasaan bangga terhadap kebaikan yang dilakukan oleh diri sendiri, ataupun suatu perasaan dia rasa kagum terhadap kelebihan diri sendiri. Beza dengan riak. Kalau riak ni dia bermuka-muka, dia tunjuk kebaikan dia buat tu dia pamerkan kepada. Kalau dia buat secara sembunyi-sembunyi pun dia akan isyarat-isyarat bahawa dia ada buat perkara itu. Tujuannya supaya dipuji, dilihat sebagai orang baik. Ujub ni tidak. Ujub ni dia tidak tunjuk, dia buat dalam keadaan sembunyi, cuma dia rasa. Dan ini dianggap sebagai penyakit, dan dia boleh menghasilkan penyakit lain. Ujub ini secara tak langsung dia akan pandai orang lain itu rendah, orang lain itu tidak hebat, atau kesan dia kalau dibiarkan berterusan, tidak dirawat penyakit ini. Dengan sebab penyakit tersebut, tentera Islam hampir menemui kekalahan dalam pusingan pertama peperangan Hunain, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam banyak medan-medan perang, dan juga di medan perang Hunain, yaitu semasa kamu berasa megah, rasa kagum dengan sebab bilangan kamu yang ramai. Jadi bila jumlah ramai tu,
dia timbul satu perasaan ujub. Menang dah kita selama ni dengan jumlah ni. Dia timbul perasaan begitu. Dan dia rasa bangga lah, rasa kagum terhadap diri dia sendiri. Maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah pada kamu sedikit pun. Dan semasa kamu berasa bumi yang luas itu, tiba-tiba dia menjadi sempit kepada kamu. Kemudian kamu berpaling undur melarikan diri. Jadi ujub sini berlaku hasil daripada jumlah tentera yang ramai. Jadi seolah-olah kebergantungan kepada Allah itu sudah semakin pudar. Tidak kuat lagi, tidak utuh lagi. Dia lebih tertumpu kepada jumlah yang ramai itu. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala pada peringkat awal lah kalah, lari letak pukai kita kata. Itu salah satu maksud ujub juga. Baik riak dan ujub sebenarnya menunjukkan seseorang mengutamakan amalannya dilihat oleh orang lain berbanding kalau dia dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dinilai oleh Allah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu. Baik, sebelum saya baca hadis ni sebagai peringatan, dia riak dan ujub ni sebenarnya dia ada pembahagian dia pula. Di sini dia bincang secara detail sahaja. Malah kalau dalam kitab-kitab perbincangan khusus, tu dia ada lebih maklumat. Dan tengok ni kalau dalam bahasa Arab lah. Kalau dalam internet kalau kita tarik ni memang cukup banyak artikel berkenaan dengan ujub, dengan pembahagian dia dan sebagainya. Ini secara ringkas. Baik, dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, Nabi kata thalathum muhlikat syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Itu tiga perkara. Wa thalathum munjiyat khasyatullah fis sir wal alaniyah wal qasda fil ghina wal faqr wa kalimatul haq fir ridha wal ghadab. Tiga perkara yang boleh membinasakan seseorang. Pertama sekali sifat bakhil. Bakhil ni muta', syuhun muta'. Bakhil yang ditaati. Syuhun ni sebenarnya kalau nak terjemah dari segi huraian ulama ni, dia lebih berat daripada bakhil. Syuhun ni sifat bakhil yang ada pada diri seseorang dan dia pun tidak suka orang menderma. Itu bukan sekadar dia bakhil, dia cuba kempen supaya jangan bui. Tak usah bui lah, dia tu rajin, dia malah bakhil tu. Dia malah dia kempen orang jangan bui pula. Ini disebut dalam syarah Al-Adab Mufrad. Kalau bakhil ni biasa, kedekut biasa gitu. Kadang-kadang dia suka bui, cuma dia tak sini. Tapi syuhun ini dia lebih teruk lagi daripada bakhil. Ini mengikut sesengah pandangan ulama lah. Sebab dalam kitab Adab Mufrad ada bab khusus ni syuh. Jadi dia bincang lah. Yang kedua, hawan muttaba'. Jadi sifat bakhil yang ditaati ni apa maksud? Ni ana sebut secara ringkas lah, sebab kalau dalam tu dia bincang panjang lebar lah. Dia sebenarnya ana buat nota pun ni. Berdasarkan kepada syarah tu ana cuba ringkaskan. Syuhun muta' ni maknanya bakhil yang ditaati, dia lebih dua perkara. Mana orang tu sendiri yang bakhil tu bahkan dia berasa sihat, dia berasa segar dengan keadaan dia. Bahkan dia rasa dia sudah dapat pahala. Sebab apa? Harta yang dia dapat tu hasil usaha dia. Dia tak rasa bersalah pun dia bakhil itu. Bahkan dia benci kepada orang yang mudah-mudah bagi derma kepada orang ni. Itu disebut. Yang kedua, mana orang bakhil tapi ramai pengikut juga. Pada kedekut hangit dia tu. Ada juga yang kata kita, cuma anda lebih cenderung kepada sebab ramai ulama syuhun muta' ni mana orang tu sendiri dia rasa segar dengan bakhil dia tu. Dia tak suka orang derma. Bahkan dia pandai serong. Apa lah dia kata, tak seduk bui kat orang lain. Padahal tujuan dia tak sibui. Itu mana syuh. Lebih teruk lagi. Sebab tu Imam Bukhari dalam kitab Adab Mufrad tu dia buat tajuk berasingan bakhil dengan syuh, tajuk yang berbeza. Yang kedua, hawan muttaba'. Mana hawa nafsu yang diikuti. Mana berlaku pematuhan terhadap hawa nafsu.
Ini boleh membinasakan. Sedangkan hawa nafsu ni dalam banyak hadis dia perlu dikawal, tak boleh diikuti begitu. Yang ketiga, i'jabul mar'i bi nafsih, seseorang yang kagum dengan kebaikan diri sendiri. Dia kagum. Sedangkan hak Nabi ajar, bila kita buat baik ni kita istighfar, takut syaitan, astagfirullah, bimbang, takut rosak dia punya kebaikan kita. Sebab kebaikan ni dia boleh rosak, dia boleh hilang pahala kita buat dah tu, dia boleh hilang. Bahkan ada buku khusus lah berkenaan dengan amalan yang boleh merosakkan amal itu. Baik, itu 3 perkara yang boleh membinasakan seseorang. Kemudian Nabi sebut lagi, Nabi kata wa thalathun munjiyat, 3 perkara yang boleh menyelamatkan seseorang di hari akhirat daripada azab Allah. Apa dia 3 perkara tu? Yang pertama sekali, khasyatullah, takut kepada Allah. Dan hak ni ciri ulama Rabbani, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sebenarnya orang takut Tuhan ini hamba-hamba Allah yang berpengetahuan tentang agama, ulama lah. Baik, takut kepada Allah sama ada ketika berada dalam keadaan bersendirian, maksudnya dalam keadaan sembunyi, keadaan sunyi lah, ataupun dalam keadaan alaniyah, seterang-terangan di hadapan khalayak. Jadi tak ada beza tu. Orang yang betul-betul takut Tuhan ni masa dia duduk bersendirian ke, dia duduk depan ramai, serupa je sikap dia. Jadi hak ni hadrat ada kena tanda molek ni. Sebab hak ni ana duk tengok dalam, sebab ana pun akan baca juga buku tu. Ada permintaan sebab buku ni ana pernah baca. Kalau dalam kitab Minhajul Qasidin Ibnu Qudamah tu, dia bincang panjang lebar lagi lah ni. Muka kitab tu khusus. Maknanya kita boleh menilai diri kita baik atau buruk. Salah satu sudut yang kita boleh nilai selagi. Masa ana sebut ni pun boleh nilai. Dia bagi terbayang, aku ni masa duduk seorang lagu mana, masa duduk depan orang ni lagu mana, serupa ke tidak? Kalau tak serupa, kena urus segera. Ada tu masalah tu. Tak payah orang lain, kita kena nilai. Orang lain tak boleh nak nilai aku. Aku ni masa duduk seorang lagu mana, serupa ke tidak dengan duduk depan orang ramai? Kau duduk depan orang ramai, duduk seorang perangai lebih pada jin. Jin kafir lah. Kau lagu mana? Kita boleh nilai sendiri. Bagi anak ni besar ni, kejuh depan orang. Kalau ada gitu, makna kita tak lepas lagi daripada penyakit nifaq itu. Tak lepas lagi. Ni untuk kita semok diri kita sendiri. Kita tak sedut sibuk nak semok orang lah. Kita semok diri kita sendiri. InsyaAllah Allah akan beri taufik dan hidayah kepada kita. Yang kedua, bersederhana ketika kaya dan fakir. Masa kaya dan fakir pun tak berubah cara kehidupan, seperti normal. Ya, benda tu kita akan baca juga, akan datang dalam ensiklopedia sahabat. Saya normal ni masa kaya, masa miskin, serupa ya. Lagu tu lah gaya hidup dia. Tu tidak kata bila kaya lupa diri, nak berbelanja lebih daripada yang sepatut. Tidak. Payah tu nak buat kita ni belanja lebih kurang, tak ada biti. Menggak miskin. Kalau duit banyak tak tahu lagi kita ni. Allah tak uji dengan duit banyak. Baik, yang ketiga, berani mengeluarkan perkataan yang benar, sama ada ketika rida ni makna ketika tidak ada masalah, maksud rida ni makna keadaan yang kondusif, dan juga dalam keadaan ketika marah, dalam keadaan tidak berlaku keadaan yang marah, dalam keadaan senang lenang kita kata, dan juga dalam keadaan marah, percakapan dia tetap tegak di atas as-sidq, benar. Makna kalau 3 perkara ni seseorang tu boleh jaga, ni antara 3 faktor, banyak lagi faktor lain, ni antara 3 faktor yang boleh menjadi penyebab untuk berjaya, untuk selamat daripada azab. Dan 3 perkara yang boleh menyebabkan seorang itu akan binasa masa depan dia. Sebab orang Islam ni kena tanya lah kepala masa depan dia ni akhirat, bukan dunia. Orang Islam ni dia kena fikir gitu. Baik, yang kelima ataupun malu kepada manusia. Kena kita bacalah, sebab kalau sini kalau nak buat nota agak malu kepada manusia sehingga meninggalkan ajaran, meninggalkan kehidupan agama.
Makna sanggup kerana malu kepada manusia, tak ikut sunnah, tak buat sunnah misalnya. Ni maknanya mengutamakan pandangan manusia dari pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudkan malu kepada manusia. Sebab malu kepada manusia ni Nabi suruh sebenarnya, tapi hak ni dia jadi penyakit. Kalau malu tu kepada manusia sehingga terabai sunnah. Malu pada manusia Nabi suruh. Kalau kita bincang dalam, misalnya kalau baca dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia ada bab al-haya, banyak dia mari hadis tentang Nabi kata siapa dia tak malu, tak ada dah pagar maya dalam diri dia buat ikut dia nak buat. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Manusia ni tak ada sifat malu, dia akan buat. Tak ada yang boleh menyekat dia. Kita ni jadi tak buat ni, tak buat kerana masih ada lagi perasaan malu tu. Tapi lah ni bimbang sungguh kita. Tam-tam orang perempuan anak serabut buruk nak kali no. Duk jual obat gagah apa dia dah ni. No. Allah tolong hati. Kecek kat pelik kita tak gamak nak kecek. Setengah-setengah tengok kita sama laki pun tak kecek gitu. Oh tu tak ada dah nak tutup muka awak belah ke muka dok terang nak boleh kena. Mana kalau tu laki dia tengok lagu mana, takut tu laki justru tak tahu lah. Nah, muka bagi nego. Tapi kalau kita tengok teruk tu, kita boleh baca dah keadaan masyarakat kita kalau siapa tahu tu semua. Tu benda-benda gitu ialah kita kena jagalah. Mana keluarga kita, anak-anak kita. Baik malu untuk melakukan ibadat dan amalan ketaatan kerana umur sudah tua. Begitu juga dengan malu untuk beramal, adalah malu yang tidak kena pada tempatnya. Ini kerana malu sebenarnya menggalakkan seseorang melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Sebagaimana iman mendorong seseorang untuk melakukan amal ketaatan dan meninggalkan amal maksiat. Jadi kita kena tengok. Jadi sini dalam kitab ni walaupun dia tidak beri ta'arif yang jelas malu pada manusia itu apa maksudnya, tapi kita boleh faham dengan kenyataan ini bahawa malu yang dimaksudkan di sini yang tercela, yang menjadi penyakit pada hati adalah malu kepada manusia sehingga tak buat amalan taat. Sebab tu anak guna bahasa mudah, malu nak amal sunnah. Apa sebab orang lain tak amal belaka tu jadi malu. Padahal hak tu betul. Tu ialah tu termasuk dalam perbincangan ni. Jadi rela buat hak tak betul apa? Sebab malu pada orang ramai. Ini maksud dia. Sepatutnya malu yang mahmud, al-haya'ul mahmud, malu yang dipuji adalah malu yang menyebabkan seorang itu takut kalau dia tidak laksanakan amalan Rasulullah. Takut, timbul perasaan bimbang kalau tidak taat, tidak buat amalan ketaatan. Tu hak sebenarnya. Tiba-tiba malu nak buat hak molek. Apa? Sebab dia tengok orang lain tak buat. Dia takut orang kata, takut orang sindir dan macam-macam lah. Jadi malu menghalang seseorang daripada kurang melaksanakan hak-hak Allah. Malu merupakan satu kebaikan dan tidak menghasilkan melainkan kebaikan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan menerusi Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ini malu hak terpuji. Al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu tu tidak mengundang melainkan kebaikan. Ni malu hak sebenar. Malu hak sebenar. Supaya Nabi puji wanita Ansar ke? Dia malu. Tapi kalau nak tanya bab hukum, kadang-kadang bab berkenaan dengan hubungan lelaki perempuan, bab orang panggil haid yang menyentuh tentang orang panggil fiqhun nisa, dia tak malu. Tapi Nabi puji memang malu pokok dia tu. Mana nilai malu tu tinggi, tapi dalam bab agama tanya Nabi berkenaan dengan darah haid tu lagu mana, dia tak malu sebab tu ilmu. Tu Allah Nabi puji wanita-wanita Ansar. Baik, seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih menerusi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi kata la yahkiranna ahadukum nafsah. Qalu wa kaifa yahkiru nafsah? Qal an yara amran lillahi fihi maqalan fala yaqulu bih. Fayalqa Allah tabaraka wa ta'ala wa qad adha'a dhalik. فيقول ما منعك فيقول خشية الناس
Fayaqul fa iyaya kunta ahaqqa an takhsha. Cuba perhati, ni tepatlah. Ni tepat dengan keadaan kita. Nabi kata, jangan hendaknya ada di kalangan anda yang menghina diri sendiri. Nabi kata jangan ada di kalangan pokok kita ni hina diri sendiri. Bila Nabi kata gitu, para sahabat kata, bagaimana, apa maksud hina diri sendiri itu, wahai Rasulullah? Apa maksud seseorang itu menghina diri sendiri? Apa maksud? Sebabnya tak logik tu seseorang hina diri dia sendiri. Suspend, kata-kata Nabi suspend. Apa dia maksud dia? Bila sahabat tanya gitu, maka Nabi SAW jawab, maksudnya begini. Nabi kata, seseorang melihat sesuatu perkara yang sepatutnya dia tegur perkara itu, tapi dia tak buat apa-apa. Maknanya sesuatu yang dilihat tu benda mungkar, benda tak molek. Dia tahu benda tu molek, tapi dia diam saja, tak kata, tidak buat apa-apa teguran, tak nasihat pun, senyap gitu ya. Lantas ni orang panggil maklumat Nabi sebut ni, jadi perbuatan dia tu kekal sampai mati gitu. Jadi bila dia bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan mensia-siakan perkara tersebut, dia mati dalam keadaan sikap gitulah. Itu maksudnya. Dia mati dalam keadaan sikap tak sanggup nak buat teguran perkara molek, padahal dia ada otoriti. Dia ni adalah orang yang berotoriti. Dia terlibat dengan badan berotoriti. Bukan kata atas nama individu gitu, tidak. Bertemu dengan Allah dalam keadaan tak ubah sikap gitu. Allah kata kepada dia, Allah kata, ini hari akhirat, cerita hari akhirat. Mana jadi kis benda-benda lagu ni, dia boleh jadi kis di hari akhirat. Allah kata, apakah yang menghalang engkau dari menyatakan kebenaran? Gini kebenaran. Apa kamu tak kecek benar di sini? Tak sebut yang benar, tak sebut yang betul. Dia jawab mana? Dia kata takut orang marah, dia kata. Takut orang marah, kerana takutkan orang ramai. Sebab orang ramai ni suka gitu. Orang ramai tak buat gini, jadi kita nak buat ni takut orang kata. Yang kata Wahabi tu tak tahannya. Hak tu kita takut tu. Kat kita ni fobia Wahabi, takut orang kata. Allah kata, maka Allah kata kepada dia, sepatutnya mu takut kat aku. Sepatutnya mu letakkan perasaan khasyah, takut kepada aku. Buat apa letak pada orang? Maknanya di sini dia telah dicas sebagai salah. Mana di sini dalam kisah ni memang dia telah bersalah. Cuma sini dia tidak sebut hukumnya. Maknanya dia telah melakukan kesalahan. Itu maksudnya. Jadi kena berhati-hatilah. Sebab tu bagi anak, kalau perkara sudah terus sunnah kita buat. Cuma anak nasihatnya, mana kita jangan mudah-mudah, walaupun kita tahu dia buat tak betul. Sebab kadang-kadang masyarakat ni dia tak tahu. Dia tengok ustaz buat, takkan ustaz nak nipu dia tu. Dia duduk tengok cerita Piramli boyak gitu. Takkan nak nipu ustaz, ulama takkan nak nipu. Dia percaya pada tu, dia tak tahu apa-apa. Sebab tu jangan hukum masyarakat. Ana bersikap gitulah. Cuma kita buat, kita tunjuk, dan kita mempamerkan kebaikan itu, dia ada kekuatan. Ja'al haq wa zahaqal batil. Tunjuk hak molek. Nak tunjuk hak molek pun takut, tu berat. Itu ada berat ya, kalau lagu tu. Jangan gitu buat. Tak sunnah nak pelera kat orang. Dia pelera kat orang ni ada bab-bab dia. Ni habis nak pelera kat orang. Dia siapa tinggal sunnah, tu tak kena lagu tu. Lepas tu siapa bila nak buat lagu tu? Siapa mati. Jadi tak buat sunnah sama lah kita ni. Ini berat Hazrat kalau umat Islam bersikap lagu tu. Tua dah, tak buat lagi sunnah apa-apa. Takut orang marah. Siapa bila? Orang tak marah kalau kita tak kata, sebab masyarakat dia tak tahu. Tapi kena yakin. Mana benci dalam hati sehingga kita pamerkan kebaikan tanpa kita menghukum orang, dia ada kebaikan. Dia boleh menjadi ejen merubah juga tu. Jangan bersekongkol lah. Kalau sesuatu yang bercanggah dengan ajaran Nabi, walaupun benda tu kecil pun, jangan dibuat. Tu sikap ahli sunnah. Tu orang panggil ahli sunnahnya. Ahli sunnah tapi sunnah tak buat. Malu ke orang lah lagu tu, malu ke orang. Sebab tu bagi anak mudah ya, hati-hati buat. Tak usah kecil, orang tak nak marah. Anak dulu pun orang tak nak sabit kata anak ni. Sebab apa anak tak kata.
3 tahun kita duduk di satu tempat tu tak, kita tak kata, cuma kita tak buat. Ana berterus-terus ada masalah. Dalam surat dia kata benda ni ana tak akan buat gini, kita wei alasan dia. Kita tak kata, siapa tu dia kata orang lain buat, itu hak dia. Dia jawab sendiri depan Tuhan. Ana mati gitu. Kita tak buat. Siapa dia mau buat di masjid pun buat. Sebab kita awal-awal kita tunjuk sikap kita. Tapi kita tak kata. Jadi orang tak boleh nak, orang tak boleh nak sabit. Cuma dia gerak kacik gigi gitu lah. Kau ikut dia lah tu. Enggak dia kacik gigi apa, bukan gigi dia, bukan gigi kita. Jangan kacik gigi lah. No. Ana mudah ya. Dia hadirat kaduk mai takut ke orang kat Allah. Hina kita. Umat Nabi Muhammad hina. Bagi anak terlalu hina orang duk takut. Jadi pun muda siapa tua duk takut ke orang. Dalam bab lain gitulah sebab tu benda ni kita kena gitu. Tak seduk kecek banyak. Ni kalau kita kecek benda tu bid'ah orang tak faham pun. Masyarakat tak faham. Mungkin tu jadi arus perdana. Walakin aktsaran nas la ya'lamu. Quran sebut tidak semesti hak ramai tu benar. Tapi banyak juga berlaku yang ramai itu tidak benar. Apa? Sebab dia tak tahu. Dia tak tahu. Jadi kita buat kira hak tak tahu ni ada kaedah dia. Jangan kita menghukum jadi bala. Baik. Orang tetap hormat kepada kita. Banyaklah kelana nak cerita pengalaman anak sendiri. Kita tak kata, cuma kita bawa. Sehingga orang tanya, apa ustaz lagi? Kata, hak anak tahu lagu tu. Kau entah tahu lagu mana? Kau awak tahu lagu mana? Dia kata, kita duduk tengok orang buat. Tengok orang buat tu lain. Kau tahu daripada Nabi. Ni agama ni. Dia kata, tak tahu lah ustaz buat tokah tu. Dia sebut tokah ustaz. Tak betul. Itulah masalah. Maknanya kita kena wayak ke ulama, kepada masyarakat biar dia tahu bahawa ustaz ni manusia. Kadang-kadang dia pun tersalah. Kita tak usah katalah ustaz sengaja bagi anak tidak duduk situ. Anak tak kata ustaz-ustaz kita sengaja buat dia tahu dah bid'ah ni, dia nak lawan Nabi. Tak mungkin ustaz kita lagu tu. Tak mungkin lah. Kalau dia lagu tu hadirat munafik akidah dah tu. Dia buat tu sebab dia yakin dia benar. Sebab dia ngaji tu dia pun begitu. Lepas dia tengok apa salahnya. Bukan buat benda tak molek. Itu pemahaman dia. Mana buat lagu mana? Ni orang pak jakilah ni dia berlaku sampai kiamat. Kalau tak ada khilaf bagi lagu tu, itu syurga lah tu. Kenapa begitu? Lepas tu orang yang buat hal tu pun tidak kata masuk neraka. Takut banyak lagi amalan lain hak baik dia buat boleh nak menapa. Mana tahu? Sebab tu kita jangan hukum. Dia salah bab ni, tak betul kita kata. Setengah orang tu bila orang ni tak buat sunnah je, dia tinggal tu, dia benci, tak kenal gitu. Bagi anak lah. Kadang-kadang dia tidak melakukan amalan sunnah, misalnya bab lepas semaya tahu. Tapi hak lain beribu lah kat dia baik. Kalau dia buat baik, Allah ni lah tu. Allah kadang-kadang Allah dia tidak suka kita ni lah orang. Kita ni nilai orang tidak adil. Bila tengok orang buat salah, kita benci, jadi benci pada sah 2 3. Sebab tu anak sebut sama masyarakat kita ni kalau ada tak betul cuba bilang. Tak siapa pun 10 perkara. Tak siapa pun. Nak bilang dengan 10 jari tu. Tapi kak seolah-olah sepuluh nak khidmat dah nampak. Dia tunjuk. Tu tak kena lagu tu. Jadi cuba sebab itulah bagi anak kita pergi mana macam tu kita mari masjid. Ni dalam bab sifat malu lah ni. Makin benda perkara hak malu ni. Malu nak buat apa? Orang kita lepas maya nak doa sendiri pun malu. Apa? Sebab dia kata orang ramai-ramai ni doa Jumaat belaka. Hak tu malu nak buat. Demo kalau guna bahasa standard kita ada. Sikit nak guna sikit. Demo ni ada pun benda ke tak no. Tu bahasa agak itulah sikit. Duk ngaji lama ke ni berubah dah kepala. Dia nak amal sana. Bak kalau kita akak tangan contoh ni lah. Tak ada siapa dia putus hati pun. Enggak terimeh pun dia tidak puas hati. Kita pun tak kata terimeh buat tak betul. Sebab ana pernah ada seorang daripada orang Melayu kita, dia tinggal di Amerika lah. Berlaku di Telipuk. Anak kata sudah lah kata dia. Siapa anak kecek jadi panjang. Ni anak sebut ni. Anak makmum bukan terimeh. Enggak mu bila tu email tu doa. Enggak kita pun doa. Bagi anda benda tu tidak besar sangat, cuma lebih tepat ni. Jadi anak pun doa sekali. Dia kata kerana seolah anak buat dosa besar. Dia kata ustaz tidak, ustaz ni antara ustaz sunnah di Kelantan. Anak kata anak pun tak tahu anak ni ustaz sunnah. Anak kata gitu dia. Dia parut dia katakan, dia kata syekh kata entah ni kata
Setara mana besar benda tu? Cuba ayat. Dosa besar kau lagu mana? Cuba ayat. Doa lepas maya mengamal, setara mana besar? Cuba ayat. Dia berpayah nak ayat. Dia berdasar pada perasaan. Memang anak tak buat, anak doa sendiri, tapi sebesar mana kita nak hukum orang kampung tu? Tak kena lagu tu. Anak pernah tanya guru, dia kata benda tu benda berlaku kesilapan antara kesilapan gitu dia. Bukan kata dosa besar pun. Tak pada kita nak hukum tu. Tapi anak doa sendiri. Sebab kita belajar lagu tu. Patut orang lain suruh dia, bukan kita ni lah amalan dia Allah di hari akhirat. Dengan kita buat gitu tu sebenarnya kita nak tunjuk dah tak betul tu kita belajar. Jadi kalau kita royak ke dia dalam keadaan dia lebih percaya pada ustaz lain daripada kita, lepas tu balas semua lah kita dengar orang lagu tu. Benda-benda gitu kita kena ingat. Anak royak tu ya, mana sikap anak begitu. Tapi dah orang lain nak buat ikut dia. Sebab akhir sekali amal dia buat tu Allah akan nilai akan datang. Cuma bagi anak sebelum Allah nilai, baik kita nilai dulu. Tu sikap anak begitu. Tak perlu duk balas. Kadang-kadang kita duk balas benda kecil, bila tiba benda besar tak erti nak balas bab besar pula tu. Apa sebab duk balas parut dah kecil-kecil ni. Itu satu kegongan tu bagi anak tu ya. Tak tahu jala ke tu. Teraguna malah nampak bunyi pelik tu. Tak salah di hadirat ugi masa kita tahu sana hamba cakap orang apa. Patut kalau kita tanya apa buat gitu. Ni hak saya tahu. Nak dalil boleh saya royak. Patut kalau tak ingat mari jumpa anak. Royak kita pergi jumpa ustaz ni. Hak bab ni sudahlah. Bab lain tak suruh. Gitu ya, simple ya. Siapa orang kadang-kadang anak dengar benda-benda kecil begini tu. Siapa tuduh macam-macam orang tu. Tu email tu tidak amal sunnah. Tak boleh lagu tu. Berat tu. Berat terlajak biar pada-pada tengok benda lah setara mana. Gitulah. Jadi pentingnya kita buat. Tu. Baik. Sebab itulah ada dalam setengah kitab yang nak baca. Dia kata, dia hurah bagus, cuba perhati molek. Ja'al haq wa zahaqal batil. Bila datang kebenaran, mana kita pahami ke kebenaran, benda yang batil dia hilang dengan sendiri. Hak ni setengah ulama, misalnya Ibnu Khaldun, dia kata hadis ni adalah hadis supaya kita ayat ni adalah supaya kita bergabung tenaga, kita cipta arus. Biar jadikan arus sunnah tu sebagai arus perdana. Kita kempen lah, kita bila bayangkanlah bila kita buat pakat buat gitu, hari ni 10 orang buat. Mungkin esok jadi 12 orang. Lama-lama dia jadi hak tu pula jadi amalan masyarakat. Hak tu kita nak. Jadi kalau perubahan yang berlaku dalam bentuk itu, dia dalam keadaan baik. Ni perubahan yang berlaku dengan sebab kita tekan orang tak faham maulid dia. Orang bahkan lah ni setengah tempat dia pesan kepada anak. Dia panggil anak kuliah dia, ustaz jangan disebut sangat kat sunnah-sunnah tu. Dia pesan kita. Kata tak ada apa lekakah ni nak. Dia suruh kita ngajak agama, dia pesan jangan disebut sunnah-sunnah. Orang sini allergic dengan sunnah. Anak kata tak apa. Jadi pada tuan malam tu anak kuliah tak sebut sunnah sabuk. Anak kata ni ajaran Nabi. Hak Nabi buat tak sebut sunnah sebab orang marah. Apa tu? Sebab berlaku silapan. Siapa yang buat jadi silapan tu? Ustaz juga. Jangan hukum masyarakat. Jangan hukum masyarakat. Dia ada seorang bertaraf PhD lah dalam bidang agama. Anak nak sebut nak kongsi nak biar kita ni faham. Kalau tidak jadi tegar. Setengah-setengah orang tu kih doa saat ni tak mari masjid. Nak sabah apa? Tak nak sabah tu. Dia tengok doa semaya doa jemaah ramai-ramai. Dia tak mari masjid. Dia jadi serabut. Sebenarnya bagaimana orang ni telah kena talbis iblis. Jadi padahal ni kata dia mari masjid. Mari masjid tu kalau mengikut umum ulama dalam mazhab Syafi'i pun memang berat tu fardu tu. Walaupun bukan fardu ain pun, fardu kifayah. Tetapi kelebihan tu sangat besar. Ana lebih cenderung mari ke masjid ni dia lebih besar daripada fardu kifayah. Dia ke arah fardu ain. Ana lebih pergi tu. Sebab Nabi nak bakar rumah. Mari subuh lah. Lepas tu Nabi tanya kalau tak mari. Apa tak ada. Dan ulama kata sebab itulah Nabi sebelum semaya, sebelum bertusah Nabi tengok, nak tahu ada ke kakak tak mari ni. Sudah semaya Nabi paling pula dalam hadis. Nabi nak tengok. Sebab tu banyak hadis kita jumpa Nabi tanya apa sahabat ni. Ada seorang sahabat tu, nama apa tak ingat, siapa dia boleh ingat bila tu ayat tu lah, wala tahjar qala tu, janganlah kamu menyaring ke suara bila bercakap dengan Nabi. Dia tu boleh menyebabkan hilang pahala.
Jadi ada seorang sahabat Nabi tu, dia volume dia rosak ni, apa ni, nak kawal seperti suara dia, dia tak boleh nak kecek selu. Dia ni kakah derah semua kecek. Jadi dia ni kalau kecek siapa pun suara derah gitu, bila turun ayat tu dia tak pergi masjid. Dia tak pergi masjid. Dia takut apa? Takut jumpa dengan Nabi. Kalau dia pergi masjid duduk belakang-belakang, lepas mai terus balik lalu. Jadi Nabi dia perhati. Bila lepas mai dia tengok tak ada sahabat dia ni. Tak ada sahabat. Nama dia tak ingat, ana pelupa tu. Tak ingat nama apa dah. Baik, tak apalah. Tak ingat lah. Boleh cek semula lah, anda boleh maklum semula. Hal ni jelas riwayatnya. Jadi bila Nabi tanya mana sahabat kita, tak nak nampak. Jadi ada seorang sahabat tu kata, oh dia kata sahabat ni duduk tepi rumah saya. Jadi sahabat tu kita tanya lah, apa yang mu tak pergi masjid? Nabi tanya. Tu tujuan paling, tak kita paling pun tak tanya. Kata email ke lepas tu paling tengok saja. Nah. Tengok saja, tak pergi pun rumah. Sebuah masjid, dia pergi masjid di Pentanam Yahu, dia pergi, dia bawa peruntukan 30 ya. Skuak cari orang hilang. Tak mari masjid, dia pergi cari. Mana dia ambil sepuluh peranan Jumaat tak boleh, dia pergi cari, dia bawa sekitar 30 ya. Susu, gula dia bawa. Pergi dia tak tanya apa. Kadang dia tak naik pun, mari nak tanya khabar, takut sakit, sebab tak ada nampak di masjid. Ingat kau apa dah. Nah. Kayak gitu tak apa dah. Nah. Kalau nak guna bahasa lembut lagi pun boleh, tu contoh saja tu. Gitu ya, tak apa dah. Mana ada usaha ke arah tu, ada usaha. Jadi bila cerita tu dia rakyat lah. Orang kata sebenarnya saya ni takut bila turun ayat tu, takut kecek kasar sebab boleh hilang pahala. Bila sahabat tu sapa per Nabi, rupanya ki hayat tu dia tak mari. Kalau dia mari pun hidup belakang-belakang, maknanya dia tak sejumpa dengan Nabi. Ada nama ke dia? Nama apa? Ibnu Az-Zubair. Jadi akhir sekali Nabi kata tak termasuk mu, sebab mu bukan dengan maksud untuk menghina Nabi. Nak muka dia jenis kecek derah. Bukan maksud nak hina Nabi, baru tak apa. Jadi sininya anak-anak ayatnya bahawa dalam kehidupan kita ni lah, dalam kehidupan kita ni sebagai umat Islam ni, kita kena amal sunnah sebanyak-banyak mungkin, sebab kita tak tahu kita ni mati bila. Sunnah ni amalan yang tak boleh tangguh. Tu biar duk tangguh-tangguh esok mati. Lepas tu tak rugi. Dia kena buat selalu. Lepas tu orang lain tak buat, itu hadiah lah. Zaman Nabi ni ada berlaku hak Nabi dakwah di Mekah lepas Nabi mati baru masuk Islam. Lama. Ada setengah tu Nabi tahun terakhir baru masuk Islam. Supaya anda sebut sahabat anda tu. Hak ni bukan kecil. Dia taksub pada Khomeini, siapa bila nak bersama isteri dia tengok gambar Khomeini. Gitu anak balah dia. Dia letak dinding bila dia nak bersama isteri dia tu, dia tengok tu dia niat biar jadi sepupu Khomeini anak dia. Berat tu. Balah dengan anak lagi akhir sekali tak kecek. 10 tahun lepas tu baru dia berubah. Dia pergi dengan Maulana kuliah di Aipasi. Dia kata, mana mari sini. Dulu Maulana ni paling benci lah taruhnya. Sebab dulu lawan sini. Dia kata betul, kata. Lepas tu dia baca, dia tengok internet, dia pun terdedah kepada maklumat tu. Akhir sekali dia boleh terima bahawa Khomeini tu adalah dajjalum minad dajajilah, seekor dajjal akhir zaman. Lepas tu dia pergi. Nama dia tu? Itulah anak Ibnu Zubair tu, anak pun tak pernah itu tu sebenarnya. Sabit bin Qais. Sabit bin Qais. Boleh tengoklah, boleh cek. Sabit betul, Sabit bin Qais. Dia ni memang jenis suara dia memang jenis derah. Jadi dia duk faham semata-mata kecek kasar. Rupanya tidak maksud ayat tu. Kecek kasar depan Nabi tu dia dilarang sehingga boleh menyebabkan hilang pahala. Maksudnya dengan maksud hina Nabi. Bila Nabi penjelas kepada dia baru tak apa, lega dia. Lega dia. Baru dia rasa tak apa. Sabit bin Qais tu. Jadi bagi anak gitu ya. InsyaAllah kalau kita buat gitu ke, dia tak putus silaturahim tu. Sebab kalau putus silaturahim tak ada dah kebaikan kita ni. Kena jaga benar tu. Lepas tu orang nganyi lah kita, dia agak pelik sama, kata demo berasa gitu nak warna kawin dak. Kawin berasa pelik demo ni. Gitu sudah tak sakit macam. Ataupun diam tu lebih baik. Orang kata apa dia awak tak tahu. Tak bahalah tak apa. Hak tu lebih baik bagi anda. Dia kata kita demo ni tak sopo semua. Apa pelik semua. Demo ni kaum muda ni kata biarnya kata dia je. Tak sakit orang pun kita gitu.
sabar boleh pahala. Dia kata lah, orang-orang lagu ni Hazrat, kalau kita lawan dia, kita hadapi dengan akhlak, dia akan berubah. Ni kalau kita hadapi dengan bahasa kasar, kita kata dia, akhir sekali dia pun jadi, dia kata, sebab tu dia kata pokok sunnah ni mulut uduh dia tu. Dia ialah kereta pula, dia tak tahu dia panggil uduh. Dia nampak kita mulut uduh. Sebab tu bagaimana kita hadapi dia dengan akhlak. Lihat, saya nak tu berat benar dalam kikih lagu ni, macam-macam kata-kata jumpa kita sebut atau baru mana hari ni, kita kata ke dia, akhir sekali okey, tak ada apa, lepas tu dia tak kata dah kita. Wah, tu. Jadi hadir-hadir tak kena ingat syaitan ini, kita akan jumpa akhirat dalam kitab ni. Syaitan ni dia akan guna apa saja supaya kita ni tidak amal sunnah. Kononnya ni kena baca kitab Talbis Iblis. Orang-orang ahli ibadat ni, bagaimana iblis memerangkap dia. Dia akan timbul sana lah. Wah, aku tak segi dah masjid. Apa? Popok tu tak amal sunnah, tu email dia tak amal sunnah. Wak mari pula cerita Ibnu Umar. No. Dia mari lepas Ibnu Umar, siapa tak sih duduk masjid. Ibnu Umar kan bila di masa tua dia mari masjid, ingat tak cerita tu? Dia dengar orang bel. Lepas bel tu selesai la ilaha illallah, selesai tu Tok Bilal kata salah. Oh, dia kata zaman Nabi tak ada gini. Hayya 'alas salah ada dah, apa kata lagi? Dia tak semaya pada masjid Madinah tu. Dia minta orang akak dia nak klik semaya di rumah. Raya tegah, kecuali itu imam ni bertaubat. Ubah. Oh, kita pun kata, tu dalil Ibnu Umar tak semaya masjid. Kenapa molek cerita tu? Dia Ibnu Umar dengan kita dia tak serupa. Ibnu Umar kalau dia buat gitu dah, tu imam tu kena pecah. Kalau tu imam tak berubah. Sebab Ibnu Umar ni kekuatan dia, kalau dalam kitab Ibnu Umar ni bila dia kata, itu merupakan satu perintah hakim. Kekuatan nilai sahabat dalam konteks masyarakat tabi'in. Bila Ibnu Umar kata aku tak semari dah, segera diubah. Tok Bilal berubah lalu. Apa? Sebab Ibnu Umar ni pada pandangan masyarakat pada waktu seperti hakim. Walaupun dia bukan hakim, lumpuh dah. Gak kita boleh siapa gitu kau. Aku tak semari, orang kata molek baru, mu tak mari. Nah, orang akan kata gitu kita. Tapi Ibnu Umar kalau dia kata tak semari masjid, masyarakat tu jadi takut. Jangan kita ukur dengan kita. Ibnu Umar tak apalah bagi jenis lagu mana. Kita ni buat tak payah tengok Ibnu Umar tak, aku tak semari juga masjid. Patut Ibnu Umar buat, awak tak buat. Benda-benda gitu dia tak faham. Sebab tu kena faham dia. Ibnu Umar dia buat gitu, dia boleh merubah masyarakat. Kita ni kata ke apa orang tak itu baik kita. Patut kita jadi rugi asal akhir sekali tak mari masjid. Setengah-setengah tu buat masjid kecil tepi rumah dia. Walau siapa kan mai 5 orang. Oh, tak kena bagi anak. Akhir sekali kau jadi masyarakat korupsi, orang jadi orang kata pokok sunnah lagu ni. Wanga. Benda-benda kecil pun tak boleh kompromi. Hak benda besar senyap pula. Orang duduk mengatik kubur pokera tu tak ada apa-apa pula. Kalau kita pergi kekeh betis lah waktu tu. Benda tu besar tu. Hak tu tak ada apa pula. Dia tak mesti nak beza. Jadi hak mana hak sepatu kena tegah. Siapa ke perekat gi. Di Indonesia ni hadirat. Kalau berlaku lagi setengah tempat dia gi majlis agama buat demonstrasi. Apa dia biar? Tu. Sebab benda tu besar. Berkait dengan geria tu, berkait dengan tawassul, berkait dengan syirik, macam-macam di kubur. Hak tu sepatu nak panah, nak merah muka. Oh, ni benda-benda gini hadirat. Buatlah, pakat buat. Bagaimana gitu ya. Jadi ni jadi kadang-kadang orang kita tu syaitan akan guna pula untuk kita niat kita molek. Syaitan guna, syaitan tipu kita akhir sekali 1000 benda molek kita tak buat. Kerana bahkan kita yakin aku ni orang bagus, apa aku protes, aku tak mari masjid. Mana berjaya pula syaitan situ, iblis. Tu bahaya ni. Jadi hak orang duk tengok dalam masyarakat semua benda-benda hak menyalahi sunnah. Sebab apa sunnah masuk dalam hutan habis. Tu jadi tak, syaitan suka gitu. Cuba tengok molek bagaimana Ibnul Jauzi sebut dalam kitab dia. Sebab itulah Imam Ibn Taymiyah di zaman dia nak ayat cerita dulu pernah ta'assub mazhab berat di zaman Imam Ibn Taymiyah, sehingga Pak Tok Imam di Masjid Mekah, Tok Imam ni ngadak dinding Kaabah ni, Pak mazhab Imam Pak serta maya. Ibn Taymiyah lari dari hutan kedok, dia pergi maya. Dia pergi maya dia ayak. Tak boleh. Dia ikut sah ya. Walaupun Pak pun dia ikut sah, lepas tu dia ayak tak boleh gini. Akhir sekali hilang. Balah gagal dengan dia tak lari. Siapa dia kena penjara, dia tak lari. Tu sepatu. Jadi kita bina arus.
Sebab tu bapak kita ni kena mari masjid. Benda-benda kecil ni kita biarlah. Cuma kita protes dalam bentuk kita buat hak tu biar orang tengok. InsyaAllah kalau berlaku perubahan dengan cara yang baik, mesra, hubungan silaturahim tidak terjejas. Hak tu kita nak. Kalau kita nak balas semua, nanti tengok perkara besar. Munasabah. Gitu. Misalnya tu email nak mai lepas qomat tazkirah pula. Tu pergi tu email. Tu email ni buat apa gong ni mau ni? Kena ayat sana. Ada tu email ada. Anak kritik dia. Lepas qomat dia tazkirah pula. Hari Jumaat pula tu. Anak ada bokok tulis dia tu. Anak pesan kita patut kita adalah selalu kita tertulur ayat kata email dia telah buat maksiat tu. Dalam sunnah Nabi jelas. Kalau dalam mazhab Hanafi telucuk mulut ya. La ilaha illallah. Selepas iqamat tu telucuk mulut ya. Allahu akbar selalu. Memang tak ada doa, tak ada gapo dah doa tu ialah. Hak kuatnya tak ada lah. Hak kuatnya. Lepas qamat tu tak ada doa dah, hak tu hak kuat, pendapat yang kuat. Kalau ada hak tu kiyah-kiyah gitu ya. Tak apalah kita kata, ni tazkirah. Dia sebut 5 perkara. Ana ingat ai. 5 perkara dia sebut jangan mengumpat hadirat-hadirat, tak payah royak lah masa tu. Orang nak semaya dah. Bapa qamat cuba perhati molek ni berat ni benda berat ni. Ana kata berat tu ni. Qad qamatis solah tu biarlah nak sebut sikit dak biarlah. Ni kadang-kadang orang kita ni sebab dia buat terbuka. Cuba sebut qad qamatis solah tu kalau nak terjemah lagu mana? Telah didirikan. Telah ke mana? Tak lagi. Sebab tu semua ulama kata telah didirikan. Nak ayatnya masa qamat tu kita kena duduk semaya dah sebenarnya. Sebab telah didirikan. Qamat tu sudah seperti telah didirikan. Tiba-tiba tazkirah lagi. Nampak benar tu tak tahu tu. Menyalahi sunnah yang terang itu. Benda-benda gini lah hadirat. Kena perbetulkan. Tapi tu iman ni sebenarnya bergerak telajak. Anak tak cara tu bu anak kata boleh. Dia menganjur kau orang pergi kubur sebagai acara pertama selepas raya, selepas maya raya, selepas khutbah, dia anjur pergi kubur ramai-ramai. Ada orang jual kepuk kubur tu. Pagi 1 Syawal. Ni tu iman ni berat tak berat. Anak tegur dia, anak PM kepada dia. Ustaz tu email tak boleh buat gini tu email bawa masyarakat ni jadi lari daripada sunnah. Sedangkan semua dalam hadis sebut Nabi ni lepas dia baca khutbah dia bersilaturahim, dia pergi rumah sahabat, dia berjumpa Nabi ni disebut dalam hadis bila selesai Nabi berkhutbah hari raya, Nabi jalan nyonya pergi ahli Ertina. Nabi tanya khabar Ertina lagu mana. Tu Nabi buat, bukan hajak pergi kubur. Dia tak ada pun terlibat dengan kubur bak sambut hari raya ni. Nak gigi lah. Ni buat sebagai satu anjuran tu email pula istihad dalam khutbah Jumaat. Seolah-olah benda tu difahami oleh orang-orang yang tak tahu, dia anggap tu email buat mesti benda ni sunnah. Kalau dibiarkan boleh jadi acara tahunan. Dah 2 tahun. Lepas tu mari Covid mujur. Lepas tu anak tak tahu dia buat kata nanti email ni, lepas tu dia kena tukar. Jadi benda-benda gitu hadirat, ana jelas, ana sebut tu lelaki ni, ana tegur dia. Tapi dia tak akal lah. Sebab ana bukan Ibnu Umar. Kalau Ibnu Umar hadirat, nonginya dia. Belum ayah dia, kalau saya Umar, lepeh. Tebal buat lagu tu nak tahu. Muju anak dia. Sebab tu kita jangan berdalil dengan hak sahabat tu sehingga kita tak mari masjid. Sedangkan Ibnu Umar lepas tu dia mari. Bila dia kata gitu boboh selalu. Sebab dia ni orang lagu mana? Ibnu Umar ni. Bukan main-main. Banyaklah kalau nak ceritanya dia. Sebab Ibnu Umar ni hadirat salah satu sifat dia yang menonjol dia ni tak suka balas. Dia buat hubungan baik dengan semua orang. Dia kata dia ni orang yang terkecuali. Masa balas sahabat siapa perai pun dia tak terlibat. Ibnu Umar ni. Sebab apa? Sebab dia nak menjadi penasihat secara umum. Dia boleh pergi jumpa Muawiyah. Dia boleh jumpa Sayyidina Uthman. Dia boleh pergi jumpa belaka. Tu kelebihan dia. Gitulah hadirat. Ana pun tak bawa jen ni. Pukul berapa ni? Pukul berapa? 8.30 dah. Kita pun habis sikit ni lah. Tu ana sebut tu supaya kita biar cerdik lah. Biar cerdik. Kita nak amal sunnah pun jangan siapa peringkat benda hak lain jadi kucawa ayah. Tu tak kena cara tu. Selu-selu lah Kelantan kata tak selu-selu. Tu. Baik.
Masuk mengikut hawa nafsu, mengikut hawa nafsu. Kita perhabislah ni. Ana ambil selagi sebab asal ni tu selengnya tu agak panjang sikit. Sebab ana tanda ni dia habis sini. Sebab ana tanda ni malam ni dia habis pada F ni sebenarnya. Okey, kita ambil selagi terakhir. Mengikut hawa nafsu. Mengikut hawa nafsu ni yang keenam ni, mengikut hawa nafsu. Sifat suka mengikut hawa nafsu dalam hidup adalah sifat orang-orang yang cuai. Al-Quran menjelaskan perkara ini dalam firman Al-Quran. Ingat tidak? Hawa nafsu ni kalau dalam konteks Quran dan hadis, antara yang perlu kita kawal. Al-Qayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal. Antara hadis Nabi sebut. Nabi kata orang yang cerdik, orang yang cendekiawan, orang yang mampu kawal nafsu dia. Dan bila dia buat satu, dia fikir berguna ke tidak untuk hari akhirat. Itulah mana orang yang kayis. Kayis ni ulama kata orang yang bijaksana. Maknanya bab kawan nafsu ni menjadi ucapan Quran dan hadis. Jangan elok kepada nafsu. Dia akan bawa kita kepada lembah kebinasaan. Sebab tu bab nafsu ni mana-mana kitab tazkiyatun nafs pun ada sebut. Bahkan kalau orang-orang tarikat, pokok sufi, kita tak tahu apa duk menyeksa diri dia. Dia nak mati nafsu. Tapi cara dia tu lain. Atau kita tak setujulah. Misalnya kita kata dah, siapa setengah tu dia nak nafsu set, dia nak kawal, biar dia boleh kawal. Siapa anak murid dia sebut ni, anda baca dalam kitab. Siapa anak murid dia puji, tok guru dia hebat, dia boleh kawal nafsu dia. Dia nikah 40 tahun, dia teruna, isteri dia dara lagi. Kalau kita kata gomol tu guru, no, orang lain boleh anak 14 dah. No, dia duk main. Lepas tu dia sebut lagi, kita tutup guru dia duduk belik suku-suku belaga pitu gitu. Ni isteri dia duduk belik suku-suku. Hebat tu guru dia apa? Dia boleh kawal nafsu set. Bagi dia hak tu kawal nafsu lagu tu. Tu bukan cara agama lah. Tapi nak ayatnya bab kawal nafsu dalam mana-mana agama pun ada. Hindu ke, kalau padri ni kan, kalau nak jadi hidup kependitaan tak boleh nikah. Apa? Tu nafsu. Islam tak tok guru nikah hama. Nah. Tu. Tak sekira tu gula ni kira dulu. Nah, tu gula ni menakut apa laka. Nah, ni kita kira dulu. Anak kata begitu, ada tu anak murid atau dia kata tak sopo ya, dok yoga dia tu. Dia enggak, anak pernah kuliah lucu sini, ingat semua nak suka baca tu. Kita baca kita tak suka ingat tu. Anak murid kita ni ngaji semua pencen-pencen belaka. Guru besar. Jadi kita ni budak. Dia tengok jauh tika homo separuh. Orang kata ustaz budak yoga tu nak hafah dia tu. Sokor pun dia kita kata payah mengajar itu. Tak apalah dia. Jadi kawan nafsu ni hakikat sebenarnya ada dalam semua agama. Cuma cara tu tak kena. Islam ni bila kawan nafsu ni bukan dia tak bui, misal sek. Islam bui, tapi dengan cara betul. Nak pakai baju comel, nak pakai beri, pakai lah ke mana pun, tapi jangan melepasi batas ni. Dia bukan tak bui. Misalnya sama isteri kita, apa kita tak boleh sewenang-wenang melakukan hubungan seks dengan isteri? Dia ada batas dia. Sebab apa? Sebab nafsu ni dia lebih daripada hak sepatut. Kena kawal. Tak ada pun kita tak boleh kata aja. Kita tak boleh kata. Dalam agama Islam kita dari segi tasawur agama Islam kita salah kalau kita kecek agama menghalang nafsu kita. Tak betul. Istilah tu salah. Cuba royak gapo dia Islam halal. Mu nak nikah boleh siapa pak. Mu nak makan lah berapa kali sehari. Tak ada sebut dalam hadis tak boleh makan kecuali 3 kali. Tak ada makan. Cuma Nabi kata jangan abai ke jiran. Kenyai siapa mu tak boleh nak tidur kenyai, jiran nak tidur tak boleh kilapar. Tu tak kena. Boleh nak makan boleh. Buat apa? Nak jaga hubungan dengan masyarakat. Banyak kau. Tak ada apa. Bahkan kalau kita tengok, ana berani sebut berdasar pada ilmu pengetahuan yang ulama kita sebut bahawa agama Islam lah agama yang memberi kepuasan pada nafsu kita. Cuba tengok pakaian bapak kita ni. Kalau bahaya kalau Islam buat ketetapan nak mari masjid kena pakai pakaian putih. Tak bukan semua orang suka pakaian putih. Dak. Cuba tengok agama tak ada sebab tu Muhammad kutub dalam buku dia. Dia kata Islam ni dia tak halal. Cuba tengok umat Islam tak ada uniform dah. Tak pakai piah pun tak apa. Tak pakai pun tak apa. Sah maya. Tak apa. Oh hebat agama kita. Tapi orang kita ni tak tahu. Ada dalam satu buku panjang cerita ni sebenarnya. Jadi dalam satu buku tu dalam muqaddimah kitab akidah ahli sunnah dia sebut lalu.
Dia nak menimbulkan nak ayatnya Islam kita ni berbeza dalam mengatur urus hidup penganut dia. Dia kata kenapa Islam tidak menetapkan pakaian khusus pada ahli agama ni. Dia timbul satu persoalan. Baguslah buku ni. Ana ralik baca, terbakatlah buku ni. Dia kata kerana Islam nak beri kebebasan. Yang Islam tuntut sebagai hukum wajib adalah menutup aurat. Ni kalau isteri kita kata dia minta kita dia nak pakai kimono, berilah. Lepas tu kita kata huduh nak. Kita kata huduh. Dia kata molek, pakai pergi, tak malu. Benda tu tak apa. Tapi kena pakai kain tudung molek lah. Lepas tu dia atas belakang tu ingat aku baik sekolah. Kena kimono. Tak apa lagi, boleh. Tak ada masalah. Sebab tu guru anak Maulana nak pakai gincu pun boleh lagi agama. Tapi jangan lebih-lebih. Siapa lembu pun tengok pena putih mata. Tu tak boleh lah. Tak boleh tu. Boleh. Pelik agama Islam ni. Memang pelik. Sebab tu kalau kita baca kan, kita nampak betul aku jadi Muslim ni betul. Kita tak akan rasa sekat lah. Jadi kalau agama sekat, cuba bincang balik. Mesti ada implikasi buruk kalau langgar. Tersedua ayat lah. Banyaklah kelana nak sebut tu. Gitu Baik, seterusnya cuba kita tengok. Ana habiskan sedikit lagi ni. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asyahawat an tamilu mailan 'azima. Dan Allah hendak membersihkan kamu dengan dosa. Membersihkan kamu dari dosa dengan menerima taubat kamu. Sedang orang-orang yang fasik, yang mereka sentiasa menurut keinginan hawa nafsu sehingga melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi hawa nafsu tu nak mendorong kamu supaya kamu menyeleweng dari kebenaran dengan penyelewengan yang besar bahayanya. Gapo dia ayat ni ayat. Kalau kita nak tadabbur ayat ni sekali kita ni banyak. Kalau nak ambil poin paling besar daripada secara tadabbur, Allah nak ayatnya bahawa apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang itu semuanya untuk kebaikan. Dan nafsu ni sifat dia akan dorong kamu untuk langgar perkara yang baik. Tu sebenarnya tadabbur ayat ni. Jadi kalau kita ikut nafsu tanpa kita ambil kira sarana agama, rosak kita. Baik, Allah juga berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang cuai salat serta menurut hawa nafsu dengan melakukan maksiat, maka mereka akan menghadapi azab dalam neraka. Mana orang ikut hawa nafsu ni, kalau dia tidak kekang nafsu dia tidak kawal sifat perbuatan dia tu, kegagalan kawal nafsu ni, dia boleh implikasi dia sampai masuk neraka. Tu ayat ni sebut besar tak besar. Anda nak tanya kita semua dah ni saja ni sebab masa kita buat maksiat tu kita rasa mana? Tidak, kita rasa salah. Hak salah tu gapo dia? Patut buat juga tu gapo dia? Cuba ayat. Kita nak mengumpat ke, kita nak tengok sesuatu yang tidak baik, kadang-kadang kita banyak hak kita buat, kita rasa salah. Hak salah tu gapo dia? Hak jadi buat, hak jadi nak buat tu gapo dia? Ulama kata dua perkara tu. Hak kita rasa salah itulah iman kita. Hak kita rasa salah itulah akal kita. Hak kita rasa salah itulah ulumul wahyi. Hak kita nak buat mari perasa itulah orang panggil nafsu. Sepatutnya kita kena mikir, hak ni nafsu aku suruh tak agama. Tapi buat apa? Buat juga. Maknanya kita ni sudah dikalahkan oleh nafsu tu. Ya mudah je nak beza gitu. Maknanya kalau kita faham lagu tu tak perlu kejak kita. Tuduh kita hak ni nak buat ni tu tak boleh tahan. Tapi ingat tak betul benda ni. Hak tak betul lah orang panggil iman. Jadi kalau iman kuat, kita tak buat. Bila kita tak buat, mana nafsu kita tu sebenarnya kecil. Tapi kalau iman kata tak boleh, akal kata tak boleh, ilmu wahyu kita ngaji kata tapi buat juga, maknanya iman kita tu nipisnya. Kita boleh hukum gitu hadirat. Mudah ya, ulama kita mudah. Tak perlu masuk dalam gua duk ngatik pokok-pokok ya supaya supaya tu malah ayat lah tu. Siapa masuk dalam gua, Allah sedih nak tengok tu. Dia tak ada gua, dia likur rumah dia bahaluk rumah dia jadi gelap, dia duduk bawah tu seminggu. Kononnya dengan itulah cara nak mematikan nafsu. Tak betul cara tu. Kita kena ambil pendekatan yang Nabi terapkan kepada sahabat sehingga akhir sahabat tu jadi ahli surga semua. Pakai kaedah tu. Kalau kita duk ngaji ni betul ni. Sebab tu cuba hadirat perhati daripada awal kita duk ngaji ke semua dia bawa ayat Quran dan hadis. Tapi dalam konteks nak bersihkan jiwa. Ni pembersihan jiwa melalui metod Quran dan hadis. Hak ni hak sebenarnya Nabi bawa pada sahabat tu. Tu ya sahabat jadi juh tu.
Berubah akhlak sahabatnya, akhir sekali pergi ke rumah orang guna ujung kuku ketuk pintu. Dulu hadrat dia guna siku. Gang katok patut pergi ikut dapur. Tu zaman jahiliah. Tapi bila Nabi terapkan akhlak, faham molek, akhir sekali ketuk pintu guna ujung kuku wisala 3 kali, tak ada jawab, kelik. Akhlak. Tu lah. Mengikut nafsu dalam bentuk mencuaikan amalan ajaran agama boleh mewujudkan perpecahan kepada agama. Misalnya orang beriman kepada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam dan juga Al-Quran, tetapi mengguna pakai sebahagian saja hukum hakamnya dan mengabaikan sebahagian yang lain, melaksanakan sebahagian daripada Islam dan meninggalkan sebahagian yang lain, memilih beberapa ayat Al-Quran, hukum, prinsip dan teori daripada Al-Quran, tetapi menolak yang lain-lain, memilih cabang agama yang sesuai dengan nafsunya sahaja, tetapi tidak mengambil berat terhadap amalan cabang yang lain. Kalau kita ni berada dalam situasi ni, itulah orang panggil orang yang kalah dengan nafsu dia. Jadi hadirat, kita berhenti setakat tu dulu. Mana hak ni hadirat kena fikir segera. Ini termasuk tindakan perlu segera yang kita kena buat. Aku ni lagu mana? Kita boleh nilai sendirilah. Sebab kita belajar ni, kita nak nilai diri kita. Kita ni berada dalam keadaan yang macam mana. Jadi ana setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.